Hello, Yes, sir. you boleh dengar tak? Boleh, sir. Okay. Okay, let me start. Okay. Kita ada tak banyak masa, lebih kurang 1 jam aja. Okay, sorry. Okay, hari ni kita sambung server-based partitions and multiple disk volumes. 2 hari lepas kita dah tengok. Oh Allah, apa hal ni? Alright. So BSD partition kita dah tengok. Hari ni kita nak tengok Sun Solaris slices. Okay. Sun Solaris. Okay, Sun Solaris ni basically dia adalah Unix system Unix system yang dia punya operating system dia adalah Unix. Dia adalah satu jenis machine lain, machine yang dia running dekat SunSpark, okay, dekat SunSpark. Tetapi dalam masa yang sama dia juga kita boleh run dekat dalam PC base, okay, dalam kita punya Intel base lah. Okay, jadi sekarang ni whenever kita install apa nama Solaris, okay, Solaris dekat SunSpark ke dekat Intel base ke, kita nak tengok dia punya partition dia macam mana. Okay, so let me start. Okay, the general overview about the Sun Solaris slices. A disk label structure is created on the disk when Solaris is installed. Okay, tak kira you install dekat dalam SunSpark ataupun you install dia dalam Intel base pun, basically label structure ni dia akan created label structure. Each partition in the disk label is described with its starting location, size, a set of flags and a type. Ni biasalah bila kita letak set aja partition tu, jadi dia kena operating system kena tahu the size of the partition, dia punya starting location, dia punya flag. Dia punya flag ni basically dia nak beritahu sama ada that partition contains bootable code ke, ataupun dia adalah swap file ke, ataupun dia adalah tempat kita simpan data and whatever. Okay. The flags tell whether the partition is saya tersilap explain Yang flags basically tells whenever the partition is read only or cannot be mounted, such as the swap space. Saya tergaul dengan yang sebelum ni, minta maaf Dalam Solaris, flags ni digunakan hanya untuk indicate whether that partition is mounted or non-mounted. Okay, mungkin you tak biasa dengan Linux, mungkin you tak faham in this term. Basically, kalau dalam Unix, when you want to access dia punya device tu, sama ada hard disk ataupun whatever, you have to mount that devices, baru tu you boleh tengok, you boleh baca ataupun you boleh tulis dalam tu. Okay, so basically dalam Solaris ni dia boleh classify kita punya partition tu sama ada can be mounted or not, tak boleh mounted ataupun tidak boleh mounted. Okay. The type fields was used to describe the mounting points of the partition. Okay. Dalam Unix, bila kita nak read ataupun kita nak tulis dalam sesuatu device tu, I mean storage devices, so dia kena buat mounting dulu kan, dia mount. Okay. Once dia mount benda tu, dia kena ada macam satu reference point dia. Dia kena ada macam dia punya point ni lah. Untuk kalau tidak dia tak boleh nak recognize. Kalau dalam DOS base selalunya partition kita boleh recognize melalui abjad tu kan, A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi dalam Unix dia tak pakai abjad macam tu, tapi dia guna mounting point. For example, sometimes specify the home, USR or var partitions, and others specify the swap space or unsigned. Biasanya swap space dia akan unmount. Unmount tu maknanya kita selama-lamanya kita tak boleh view apa content dalam swap space sebab kita tak boleh mount. Okay.
Ada cara sebenarnya untuk kita view, untuk kita tengok kandungan dalam swap space, ada cara sebenarnya. Tapi dalam erti kata yang ini, katakan kita boot secara normal, Unix system tu, memang we cannot view the content inside the swap space sebab dia unmounted. Okay. Yang bahagian lain, directory lain macam home, USR apa semua, dia adalah dia ada mounting point, ada mounting point dia, jadi kita boleh view content dalam tu. Okay. Solaris uses a cryptic but scalable naming convention for the partition. Okay. Yang ini nak ceritanya, dia ada naming convention dia ataupun kaedah penamaan dia, kaedah cara nak letak nama kepada setiap partition tu. Okay. So dalam Solaris ni ada kebaikan sikit lah, dia quite standard. Tetapi tak ada tapi lah, once kita faham kita boleh baca, tak ada masalah. Cuma nampak macam kalau kita tak faham tu mungkin kita quite confusing sikit lah. The block devices can be found in the def dsk directory and the raw devices can be found in the def rdsk directory. Okay. Bila kita view directory dalam Unix, biasanya memang kita akan nampak macam itulah bentuk itu, device, disk, apa semua kan. Okay. Sama juga. Jadi dalam Solaris pun sama konsep dia. The Solaris partitions or slices, okay. Dalam Solaris, selain kita namakan dia sebagai partition, dia juga dinamakan sebagai slices. Okay. The Solaris partitions have names such as yang tu, CWT, XD, YSZ in a SPARC system and CWD, YSZ in an i386 system, iaitu interbase system. Okay, interbase system. So apa beza dekat sini? T dengan D lah kan. T itu untuk SunSPARC, okay, untuk SunSPARC, dan D itu adalah yang ni yang T dengan D. Okay. Okay. So basically yang W, X yang huruf besar ni, dia macam variable. Okay. Variable tu boleh di-replace dengan apa? Okay. Untuk W is replaced by the controller name. Okay. Kita punya hardware, kita punya hard disk ni selalu ada dia punya controller dia. Okay. Dan setiap controller tu ada dia punya nombor dia. Untuk hardware kita rujuk lah, untuk operating system kita rujuk. Dia boleh tahu, okay, ini controller yang pertama, yang kedua, yang ketiga, and so on. Okay. Yang X ni is replaced by the physical bus target number. Okay, you pernah belajar apa computer architecture kan, you pun faham lah apa maksud bus ni kan. Bus ni macam nak linkkan dengan kita punya, biasa dia nak linkkan dengan kita punya storage lah. Dia akan guna bus. Bus ni dia kabel sebenarnya, kabel. Dia kabel, physical kabel. Tapi kabel tu kita tak panggil kabel. Dalam computer system kita akan refer dia sebagai bus. Okay, sebagai bus. Bukan bus express bukan bus yang you all biasa guna di kampung tu. Ini komputer punya macam, sebenarnya dia kabel tapi kita tak panggil dia kabel, itu saja. Kita panggil dia bus. Okay, Y yang ni Y ni is replaced by the drive number on the bus. Okay. Yang Z ni is replaced by the slice number on the drive. Ingat slice ni adalah dia punya partition. Okay. For example, if your SPARC system has only one controller, the disk is SCSI ID6, and you want slice 5, you would access the raw device at macam ni. You akan nampak tadi yang controller ni yang cuma satu je kan, so dia replace dengan kosong. Okay, kosong. Yang T ni you tahulah ini SunSPARC. Okay, SunSPARC. Yang 6 ni apa 6 ni? Yang 6 ni adalah ini kan, T6, jadi ini diwakili oleh T, ini 6. Okay, D0S5. Yang 5 ni mewakili, diambil dari sini. Okay. Kosong ni Y, diambil dari Y. Apa Y? Y is replaced by the drive number of the bus. Okay, so the drive number of the bus ni diambil yang kekosong lah, yang kekosong maknanya yang pertama. Okay, itu cara dia punya naming cara naming dia. So
dengan cara kita tengok dalam directory, bila kita view directory tu, kita boleh tahulah terus dia punya ni lah komponen-komponen ni. Itu kelebihan dalam Solaris lah. Okay, with Solaris, it is common for a partition to have a location in the disk label table that is based on its mounting point. Okay, dalam kena ingat dalam server based partition dia ada tambah satu lagi yang dipanggil sebagai disk label kan, disk label table. Baru tu dia kita pasal partition pula. Okay. So, dalam Solaris, dalam disk label table tu dia ada dia punya, kita panggil dia sebagai mounting point. Okay. This is not a requirement, but a disk that has the operating system on it will typically use the naming convention given in table 6.8. Okay. So, dia tak wajib, tapi selalunya kalau kita install Solaris, memang kita akan guna ni sebenarnya. Okay. Akan guna ni. The table entry description, okay. Okay, ini dia punya apa ni? Table entry description bagi apa? Label table tadi kan? Ini label table ni. Ini dia punya entry description dia. Okay, yang entry yang pertama ni, dia tunjuk dia punya root partition dia. So, operating system duduk kat dalam ni. Termasuk dia punya kernel. Yang kedua ni dia guna sebagai swap. Yang kedua, the entire disk including the disk label and all partition. Okay, yang ni dia simpan dia punya metadata about the disk tu. Okay. Kemudian yang ketiga ni baru tu dia letak mounting point bagi export partition dan seterusnya lah. Okay. Okay, so bagi kes ini apa nama ni? Maknanya disk label table ni biasanya dia tak banyak lah. Macam ini dia tunjuk ada 7 kan. Biasanya standard lah dia ada 7 ni. Okay. Okay. On a SPARC system, the disk label structure is created in the first sector of the disk sector 0. Okay. Yang label structure ni, yang ada ni semua ni, okay. Dia akan created dekat mana? Dekat sector 0. Sector 0 biasanya berada di depan ni. So, di dekat depan ni, dekat sector 0 ni dia adalah disk label. Okay. Dalam disk label tu, dia ada dia punya mounting point kan? Okay. Sector 1 sampai 15 contains the boot block, which is the boot code for the system. And sector 16 and above are partitioned to store file system and swap space. Okay. Okay. Yang ni dia masuk boot code. Okay, ni boot code daripada 1 hingga 15. Kemudian and sector 16 and above, dia bermula daripada 16 yang sini and above adalah partition to store file and swap space. Okay, dalam partition ni ada file ataupun partition ini mengandungi swap space. Okay. Selalunya swap space memang ambil satu partition. Okay, kita takkan campurkan antara swap space dengan kita punya file system. Okay. When we see the layout of an example of SPARC disk in figure 6. Yang ni lah. Okay, yang ni. Tak payah baca. So, saya dah terangkan ni. Okay, the layout of the disk label can be confusing because the layout information for the Solaris partition is not in one location. Okay. Table yang ini, nak ceritanya, table yang ini, disk label ni, dia bukan semata-mata berada dekat depan ni. Dia juga boleh berada di mana-mana yang kita boleh letak lah. Okay. So, itu dia kata quite confusing. Okay. The layout of the disk label can be confusing because the layout information for the Solaris partitions is not in one location. Okay. There are two data structures within the disk label structure that hold the partition data. Okay, ada dalam apa tu? Dalam disk label tu
dia ada dua pula lagi data structure, okay, yang hold, tujuan dia untuk hold the partition data. Okay. The VOC structure, the VTOC, okay, sorry, the VTOC structure contains the number of partitions and the type, permissions, and timestamps for each, but the starting location and size of each partition is stored in the disk map structure. Okay, so apa nama tu? Size ke apa semua dia letak dekat disk map structure. Nanti kita akan tengok structure ini in detail. The content of the Spark disk label are given in table 6.9. 6.9 yang ini. Okay, the structure for the SunSpark disk label. Yang ni dia ada berapa ni? Dia ada semua 512 lah kan. Ini maknanya sektor yang pertama tu memang semua sektor 512. Okay, ini sektor, the first sector lah ni. The first sector ataupun sektor ke kosong. Okay, you tengok dalam ni ada Spark VTOC yang kita baru lepas tengok tadi. Okay, lepas tu dia ada sektor apa macam-macam lah. Lepas tu baru tu dia ada partition map. Dia ada partition map kat sini. Mana dia punya bootable code dia. ASCII level sebab mungkin ada dalam VTOC. The VTOC, okay, the VTOC ni bermula daripada 128 hingga 261. The VTOC can be found in byte 128 until 261. This structure tells you how many partitions there are, okay, bytes 12 to 13, and the flex time and the timestamp for each partition. Okay, byte 12 hingga 23. Mana byte 12 hingga 23. Ini kan 12 hingga 23 number of partitions. Okay. Nanti you baca sendirilah, lagi senang faham. Sebab kalau saya terangkan ini, saya kertas ke bawah, kata ke bawah, mungkin you confused. The VTOC has the fields given in table 6.10. Okay, yang ni. Ini VTOC table. Okay, VTOC table yang ni. VTOC. Okay, VTOC ni dia refer lagi pada sini. Okay, ini byte range dia. Okay, kemudian yang byte range ni dia didescribekan dekat dalam table ini. Okay, secara detail ni. Okay, so dekat dalam sini lah baru you dapat dia punya partition. Dalam VTOC ada partition. Kemudian dalam VTOC juga dia ada boot info. Kemudian ada reserve, kemudian dia ada value. Yang ini boot info saja, bukan dia punya boot code. So patut betul lah dia kata complicated, betul lah. Dia point sana, point dalam ada point macam tu. Okay. Lepas tu apa lagi? Lepas reserve dia ada timestamp apa semua. Okay. So nak tahu apa ada dalam partition, kita tengok pula dalam table 6.11. 6.11. Okay, baru kita dapat dia punya partition table. Okay, nampak tak dia punya partition table dia? You ada berapa partition ni semua? Ada 10 lah lebih kurang kan? Sorry, bukan 10 partition. 10 jenis partition. Sorry, salah sebut. Ada 10 jenis partition. Ini 10 jenis partition. Okay. Sama, satu menandakan dia boot, dua tu menandakan partition biasa, yang tiga digunakan untuk swap, yang empat digunakan untuk USR partition dan sebagainya. Okay. Okay, kita baca balik yang ni. The type field of each of the partition in the VTOC specifies what the partition is used for and where it should be mounted. The operating system will use a different configuration file so when it comes time to actually mount the file systems. So just because the type is set
for the USR partition does not mean that it will be mounted as USR. The Solaris disk level structure does not specify the file system type for each partition as other partition systems do. The partition type can have the values given in table 6.11. Okay, yang ini saya dah tunjuk tadi. Okay. Okay, each partition also has a flag field and it can have the value given in table 6.12. Okay. Okay, ini dia punya flag value dia, kan? So kalau dia bagi value dia 1, dia adalah mounted. Kalau 128, the partition is read only. Okay. Jadi value ni dia simpan dekat mana? Dia simpan di sini, kan? Ini ada partition type. Partition it was 6611. Ini Allah. Okay, disimpan di sini. 3 bukan ini. 1, the partition cannot be mounted. The partition is read only. Allah, saya dah lupa dah kat mana. Nanti kalau you baca, you akan jumpa lah, insyaAllah. The previous information is useful, but the most important part of the disk level for this discussion is the location of the partition. The disk map structure, not the VTOP, contains the starting cylinder and size of each partition. The disk map structure are located at the end of the disk level structure and have the fields given in table 6.13. Okay. Ini kalau kita nak tengok dia punya exact tempat ataupun exact location of the sector tu, kan. Sebenarnya ada dia punya calculation dia. So tengok kat sini dia punya calculation dia. Okay. Kita tengok macam mana cara calculate. We concern about the starting sector and not the cylinder. So bila kita nak buat forensik, sebenarnya kita tak concern pada cylinder ke apa semua, kan. So kita kena concern pada sektor dia punya sector address, kan. Daripada sector address tu baru tu kita boleh tahu, baru tu kita boleh baca semua data structure yang kita boleh faham ni, yang struktur-struktur dalam bentuk table ni. Okay. Jadi penting kita kena tahu di mana the exact sector benda tu berada. Okay. We concern about the starting sector and not the cylinder. So we will need to convert this value, and it is actually quite simple. Recall that cylinder address X is the collection of tracks at address X on each platter in a disk. Okey, kan ingat dalam disk dia ada silinder, kan, silinder, dan dalam silinder tu dia ada track, dan setiap dalam track tu dia ada dia punya sector. Okey. To convert the cylinder address to a sector address, okey. Nak convert daripada cylinder address to a sector address, we multiply the cylinder value with the number of sectors per track and the number of heads. Okey. Head tu maksud dia yang baca silinder, yang baca hard disk tu, yang kepala reader tu, which can both be found in the disk level structure. Okey, maklumat ini semua ni, nombor alamat semua ni dia disimpan dalam disk level structure yang paling atas sekali, level paling atas sekali. For example, consider a disk with 15 heads. Okay, hard disk tu ada 5 head, ada 15 head yang untuk baca dan juga untuk tulis. For example, consider a disk with 15 heads and 63 sectors per track. Okay, if the starting cylinder were 1112, then we would calculate 63 sector
times 15 number of heads times apa ni? Number of the starting cylinder. Okay, you dapat dia punya address ni. Therefore, we would use sector yang ni to extract the data and examine the data with our tools that support the LBA addressing scheme. Jadi tujuan kita convert ni sebenarnya kita nak guna kita punya tools. Okey, sebenarnya cerita ni begini. Bila kita pergi dekat forensik, dekat tempat criminal scene tu kan, jumpa server Spark ni, kita pun buat kita punya apa nama tu, image acquisition kan. Kita masukkan dalam image. So, bila kita bawa balik nak analyze, so kita nak tahu berapa ni kan, dia punya semua ni, apa nama, yang kita copy tu, nak tahu yang dia ni betul-betul exact copy daripada yang kita copy tu. Dari segi kontennya yes dia sama, tetapi dari segi addressing dia berbeza. Okay, so di sini formulanya kita kena apply, kan, baru tak kita boleh tahu dengan menggunakan tools yang kita guna, baru kita boleh tahu. Okay, dia punya label apa nama, this label start from sector yang ni, baru tu kita boleh tahu, baru tu kita boleh mapkan dengan kita punya apa yang data structure yang kita dah faham. Okay. Okay, ya ini contoh. The following is the first sector of a Solaris Spark hard disk. Okay, the first sector kan ingat first sector kan yang dia mengandungi this label kan, this label entry punya. A Spark use a big endian. Okay, kalau Sun Spark biasanya dia guna big endian, tapi kalau PC base dia akan menggunakan little endian. Okay, and therefore we do not need to reverse the number. Senang. Yang untuk Sun Spark ni senang sebab dia guna big endian. Jadi kita tak perlu nak terbalik-terbalikkan nombor dia. Okay. So katakan kita dah ada this image tu yang ni lah kan. Mana nama? Inilah ni punya nama file dia. sparkdisk.dd. Okay. Sparkdisk.dd. Okay. Kita guna command ni dekat dalam kita punya Linux. Okay. Dan kita punya Linux, kita nak view image yang kita dah bawa daripada tu tadi kan, yang kita bawa dan kita dah copy daripada hard disk yang sebenar. So kita view, kita akan nampak ni. Okay. Yang tengah-tengah ni sebenarnya kosong, jadi dia dah remove. Dia kata ni remove zeros ni, maknanya semua kosong. Jadi dia dah pendekkan. Okay, yang ni pun sama. Okay. The first 8 lines show the 128 bytes ASCII label, okay, which describes the type of hard disk. So, yang ini 128 byte, 128 ni, yang 128 yang pertama bermula daripada sini, sampailah di sini, kan, ni 128. Dia cerita apa? Which describe the type of hard disk. So yang ni dia dah buang. So kita boleh nampak ni. Nampak tak yang ni yang kita boleh baca ni? Ini hard disk yang diguna ni adalah Maxtor 85250A6. Adalah. Jadi kalau kita boleh tahu hard disk yang kita ambil tu hard disk jenis apa. Okay. The VTOX start at 128 and bytes 140 to 141 show that there are 8 partitions in the structure. Okey, kita boleh tengok start daripada 128 adalah di sini, and byte 140 adalah di sini. Okey, 0008 140 hingga 141. So nilai dia adalah 8. 8 ni oleh kerana dia back endian, kita tak perlu terbalikkan kan. 8 ni dalam hexadecimal equivalent juga dengan 8 decimal. 8 ni menunjukkan bilangan partition yang kita ada. Okey, partition yang dia ada. Kemudian bytes 142 hingga 173. Okey, 142 ini bukan 173 143. Sorry ni. Saya ni mana tadi? 143. Saya betulkan sekarang. Oops.
Saya takut confuse nanti. Okay. Okay, bytes 143. We can see 2 bytes and 2 byte flag field for each partition. Okay. For example, the first partition has its value in bytes 142 until 143, and it is 2. Nampak tak ni? Dua ni. Kat sini 2. Which is the slash partition is flag value is the bytes 145 to 144 to 145, and it is 0. 144, 145, kan? Yang ini kosong kan? Ini kosong, okay? Byte 146 to 147. Oh, ini betul tadi. Tak maaf sorry. Memang dah betul. 147 yang ini betul. Betul. Sebab yang 142 ni sehingga ke sini, 147 di sini Okay, so saya tak perasan tadi dia terang ada dua ni, 2 byte types, 2 byte flex field and partition kan, dia ada cakap ni. Okay. Byte 146 sampai 147. Okay, 146 sampai 47 shows the second partition has a type of 3. Ni. Yang ni 146 hingga 147 ditunjuk 3. Ini bermakna dia adalah swap space. Okey. Lepas itu apa lagi? 148 hingga 419 1. Not mountable. Yang ini partition ni apa nama table entry ni dia nak tunjukkan bahawa ada satu partition partition tu adalah swap space, dan dia adalah swap space nombor 3. Nombor 1 ni menandakan dia non mounted, not mountable. Maknanya kita tak boleh mounting, operating system tidak boleh mountingkan benda tu. Bila tak boleh mounting, maknanya kita tak boleh baca. Okey. Okey, yang ini tadi guna DD untuk yang ni file, yang ini pun file yang sama. Okey. So kita tengok lagi bytes 436 yang ini kan sampai 437 shows us that there are 15 hits. Okey, 3F ni mana? Bukan 3F. Yang ni. F yang ni kalau kita convert pada decimal bermakna dia jadi 15. So 15 tu maknanya apa? 15 adalah 15 kepala ataupun pembaca tu kan ada 15 head. Ada 15 head makna dia ada berapa silinder? Dia ada 15 silinder lah kan. Satu silinder, satu head. And bytes 438 to 439 show there are 63 ataupun 3F. Yang ni 3F, 3F ni sector per track. So yang ini menunjukkan sector per track. Okay, sector per track. We will need this to convert the cylinder address. Okay, yang ini sebenarnya, yang ini on the first sector. Okay, yang first sector dia tunjukkan apa? Dia tunjukkan this label. Okay, sekarang ni kita sedang membaca this label punya information. Dalam this label information tu dia akan beritahu antaranya adalah bilangan heads, bilangan sektor. Ya, bilangan sektor. Ya, bilangan sektor pun ada. Apa lagi tadi? Number of heads. Apa lagi dia tunjuk? Dia tunjuk apa nama tu? Ya, yang ini yang first, yang ini. Okey, yang kedua ni. Apa lagi dia tunjuk Dia tunjuk sektor per track. Sektor per track. Lepas tu head. Lagi apa lagi? Dan seterusnya lah kan. We will need this to convert the cylinder address. The layout information start at byte 444
Mana datang 44 ni? Yep. Yep, 444. And the starting cylinder size is both 4 byte values. Sekejap, saya tengah cari 44 ni, saya lupa. 444. The layout information start at byte 444. Oh, yang ni. Okay, dia start di sini. Okay, dia start di sini. Ini 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ya, dia start di sini. Dia start di sini. Okay, the layout information start at byte 444. Dia start di sini. And the starting cylinder and size are both 4 bytes values. Okay, 4 byte, 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte. Okay. The first partition has starting cylinder of 208 seat. Dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada nilai ni 826 ni kan? 826 dia ambil daripada sini kan? Yang ini menandakan apa? Start byte kan? Dia start byte dekat sini. Sorry. Bukan ini dia beritahu byte to start di mana. Okay. And size of yang ini 20B0 6B. Okay. So kalau you jadi maknanya bila mana kita tengok hex file ni, kita kena mahir dengan dia punya data structure yang saya tunjuk dalam table tadi. Okay, byte yang ke berapa? Start byte range dia banyak mana? Okay, daripada situ baru kita boleh baca data ni, data yang kita nak ni. Recall that each partition had a type for the slash partition. To calculate the starting factor, we multiply 15 dengan ini dapat ni. So partition ni yang kat sini dia beritahu bahawa dia punya starting sector dia bermula di alamat yang ini. Okay. So kita menggunakan tools nanti, kita pergi straight forward dekat ni sektor yang ni, kita boleh tengok pula dia punya partition table. This partition is in the first slot and therefore it would be /0 for the disk even though it starts thousands of sectors into the disk. Okay. Dia bermula dengan /0. The next partition is described in byte 452. 452 mana? Ini 48, 49, 50, 51, 52. Okey, dia start di sini. The next partition is described in byte 452 to 459 and its starting cylinder is 0 with size yang ni kan 1176. Ini bermula dari sini 00100176. Okay, sector. This is the slot space for the system and it is /1. The third partition entry /2 is usually for the entire disk and it is located in byte 460, 63, 62, 61, 600. Ya, dia start di sini sampai 467. Okay. So bila kita convert, kita akan dapat starting cylinder 0 is and size is ini. Oh, ini dia punya size. Okay, tadi yang kita yang ini dia dah already convert dia dah convertkan siap-siap. Cara nak convert memang menggunakan formula yang ini. Mana tadi formula dia? Mana tadi formula yang ni? Ingat ini. 15 ni apa? Dia punya number of heads. 63 ni adalah dia punya track kan? Track number of sector per track.
Kemudian kali dengan 2086 ni yang ni. You dapat. Okey. Sama lah konsep sama. Kalau you ada banyak partition pun you akan dapat you akan gunakan formula yang sama. Okay. The Spark label disk can be built with several tools, but not all are useful during an investigation. Okay, maksudnya kita ada banyak tools, tapi tak semua tools tu mungkin kita boleh gunakan untuk kita investigate. So, jadi biasanya kita akan menggunakan pelbagai tools. Kalau kita betul-betul kita buat investigation, kita guna pelbagai tools. So, antara simple tool yang mungkin kita boleh guna adalah menggunakan dalam Solaris punya command tu sendiri. Okay, dalam Solaris kita ada format PRT VTOP. Yang ni kalau PRT VTOP kita run dalam Solaris command. Jadi yang tadi yang saya tunjuk tu kan, yang structure VTOP tu kita boleh nampak dia punya hexadecimal tu. Okay. Ataupun kita menggunakan format. Okay. Kita boleh nampak lah hexadecimal tu. So kita applykan dengan data structure yang kita dah tahu tu. So kita dapat tahulah dia punya nilai-nilai apa semua kan. Sector number dia apa semua, added mana, bermula di mana dan sebagainya. The fdisk command in Linux can be used to list the partitions from a Spark disk image file. Okay. Selalunya dalam kalau bila yang kita dah jadikan image, selalunya dalam SunSpark kita tak boleh view, tapi kita boleh view dia dalam Linux. So dalam Linux biasa kita akan gunakan fdisk command. Guna ni fdisk command. You also can use the MMLS tools in the sleuth-kit with the -t sun. Okay, untuk pengetahuan you all, tools yang ni, sleuth-kit ni, dia adalah open source, you boleh download. Okay, you boleh download dan kalau tak silap saya tahun lepas saya check, dia ada sleuth-kit untuk Windows. Dia punya original dia memanglah untuk Linux. Tapi kalau tak silap saya tahun lepas saya download, saya boleh dapat yang sleuth-kit untuk Linux, untuk Windows. So you boleh cuba download benda tu. Kemudian you boleh cari SunSpark image from internet kan, mungkin ada orang share ke apa semua kan, and then you boleh gunakan command ni MMLS ni, and then you can analyze, you buat exercise, you tengok, you kaji sendirilah, you selidik sendiri apa yang saya ajar ni, dengan menggunakan table ni, you baca, you faham betul-betul konsep table ni, and then you boleh baca dia punya partition tu macam mana. Okay, so next, ini kalau kita guna MMLS yang tadi, yang hard disk yang tadi tu, yang sparkdisk.dd tu, selain daripada tadi kita dah guna DD kan, yang ni kita guna MMLS. Ya. Slide saya tak gerak lah. Tak gerak? Ya, sekarang nampak tak? Dekat slide 18 nampak sir. 18 okey tadi dah tunjuk kan? Tak sir. Yang ini nampak tak tadi? Tadi saya stop dekat slide 15. Oh iya ke? Kenapa tak cakap? Aduh ya. Tak apa, kita ulang balik. Ulang balik. Okey. Saya dalam exercise kita ni, dalam slide kita ni, saya assumekan kita sudah ada image file. Image file tu nama file dia adalah sparkdisk.dd. Okey. Yang dd ni adalah biasalah Linux command. Kita nak view hexadecimal content dalam image tu lah, yang dalam image yang kita dah copy daripada hard disk SunSpark tu kan. Okey. Jadi kita gunakanlah yang table tadi, yang data structure tadi, kita applykan untuk kita analyze image ni. Jadi kita boleh tengok. Okey, contohnya kat sini dia kata
the first each line show the 128 bytes ASCII label which describe the type of hard disk. Yang ini sampailah yang zero ni dia dah buang, dia dah buang separuh ni. Jadi dia cakap kat sini remove zero ni maknanya dia dah buang. Nilai dia semua kosong aja. Okey. So daripada sini sampai ke atas ni, yang ini semua ni merupakan dia punya the description about the hard disk. Okay, dia beritahu kat sini Maxtor apa, dia punya brand apa semualah, dia beritahu kan. Lepas tu yang BTOG tadi, yang kita tengok yang data structure untuk BTOG tu, dia start daripada sini. 128 ni sampai byte yang ke 1, BTOG start at 128 and bytes 1401 show the. Okey, yang BTOG dia start daripada sini, ni semua BTOG. Okey, dalam ni semua BTOG. Okey, BTOG tu tak silap saya 512 55 ke tak sampai. You boleh check tadilah. BTOG berapa byte dia pakai. Okey. Dekat 128 hingga 140 dia start sini pada byte 140 di sini. Start daripada sini sampai 141 di sini shows there are 8 partitions in the structure. 8 partition ni. Nampaklah 8 ni. 8 ni kita tukar dalam deksimal lah, baru tu kita boleh tahu. Tapi 8 deksimal dengan 8 hexadesimal sama kan? Sama nilai. So ini 8 hexadesimal convert jadi deksimal pun 8 juga. So ini menandakan bilangan partition. Bilangan partition. Partition in the structure. Okey, yang dua ni apa pula? Apa beritahu? Dia kata kat sini dua tu adalah ni dua. Dia kata apa? Dia adalah byte 42 to 143 and it is 2. Yang ini the first partition has its type value in. Okey, ini partition type. Okey, yang ini partition type. Its flag value is in byte 144 to 145. It is 0. Yang ini 0. 146 to 147 show the second partition has type 3. Yang ni mana 3? Yang ni 3. Short space. 148 to 149 shows that its flag is 1. Ini dia punya flag dia adalah 1. Okey. Dia nak ceritanya yang ini kita ada 8 partition. Okey. Kemudian partition yang pertama ni dia adalah apa nama tu? Mana yang dia ni? Mana yang dia tunjuk ada 8 partition tu? Yang kat bawah ni, okey. Ya, saya confuse, tak maaf sebab saya dah turun naik tadi, saya sendiri jadi terconfusekan ni. From partition 142 until 147 we can see 2 bytes and 2 byte flag. Okay, 2 bytes and yang ini flag, yang ini 2 bytes and 2 byte flags each partition. And then for example the partition has its value has its type value in bytes 142 yang ini 142 yang ini to 143 and it is 2 which is the partition. Its flag value is in byte 144 to 145. It is 0 yang ini flag value. Okay, byte 416 to 419 shows the flag is 1. It is okay. Yang ini sebenarnya ada dua jenis. Satu dia adalah yang ini swap, and then dah pelajar dah. Dia non-mountable. Yang ini demountable kan, yang kosong ni. Okay, next. Bytes 436, 4
mana 436 yang ini to 437 show us that there are 15 yang ni heads and bytes. Yang ini menandakan head ada 15 byte to 349 437 438 to 439 show that there are 63 3F ni 63 sector per track. Okay, so the partition has a starting cylinder of 208 yang ni, and a size of 2141 sector, number of sector. Recall that this partition had a type for the partition. To calculate the starting sector, we multiply 15 times 63 times 20 yang ni. So kita akan dapat dia punya starting sector dia di sini. Okay. Next, this partition is in the first slot and therefore it would be slice 0 for the disk even though it starts thousands of sector into the disk. The next partition is described in byte 452. 452. 48, 49, 50, 51, 52. Until 459 sampai ujung ni lah. Saya ada masalah saya punya pointer ni, saya nak tunjuk kejap ada kejap tak ada. Hopefully you can understand lah bila baca hexadecimal ni, sebab saya nak tunjuk satu persatu memang quite difficult to me lah. Tapi kalau you baca kan, you menganalisis sendiri, insyaAllah boleh dapat. This is the slot space for the system and it is slice 1. Ini refer kat mana ni? Ini 452. Yang sini, slice 0. Dan seterusnya, macam itulah kita kena tengok, memang kena tedious lah bagi saya. You all pun sama, memang tedious. The spark disk level can be built with, okay, walaupun macam tu, that's why kita perlukan tools dalam kita punya forensik ni. Kalau kita ada yang smart tool sebenarnya, dia akan beritahu terus direct ni, nombor-nombor ni. Beritahu terus, dia punya, according to dia punya data structure. Macam kalau autopsi, macam autopsi kan, autopsi yang you dah download tu, tahun lepas saya cuba gunakan saya view saya punya hard disk saya sendiri. Memang betul, dia akan beritahu table entry apa semua kan, boleh nampak, memang boleh nampak. Tapi kalau kita guna yang hexadecimal macam ni, itu yang kita kena baca ikut berapa byte nak kena hafal dalam kepala. Tapi kalau kita ada tool sebenarnya kita tak perlu hafal pun kepala tu. Yang pentingnya kita faham konsep data structure dia macam mana. Tapi kalau untuk exam, okay, untuk exam mungkin saya akan tanya lah. Okay, saya akan tanya macam mana you kira benda ni apa semua kan. Jadi, tapi saya tanya pun tak ada lah yang dahsyat-dahsyat, yang susah-susah. InsyaAllah you boleh jawab lah. You baca sendiri, you analyse sendiri ni, insyaAllah you boleh dapat. Masa dah habis Masa dah habis. Okay, ini the last slide. Okay, tadi kita guna DD, yang ini kita guna MMLS. Yang ini yang saya kata kalau kita guna Silhouette Kit. Yang saya cerita tadi, Silhouette Kit ni ada dalam Windows version. Okay, ada dalam Windows version yang saya pernah download tahun lepas. Dia originalnya Silhouette Kit ni ada dalam Linux sebenarnya. Dia adalah Linux punya tool. Okay. Sebab itu command yang kita guna pun command Linux lah kat sini. Tapi kalau yang Windows sebenarnya macam ni. You pernah dengar Sigwin? Sigwin. Kalau tak pernah dengar pun tak apa, saya cerita je. Kalau mana-mana software yang dia port kepada Windows, biasanya dia akan gunakan Sigwin. Sigwin, SYGWIN. Yang Sigwin ni biasanya dia capable untuk run Linux punya software lah. So bila kita run
dalam Sigwin tu, kita samalah dia punya command dia sama sebiji macam Linux. Itu saja. Alright. So you boleh try download ni, SilhouetteKit ni. Macam saya cakap tadi, you download SilhouetteKit, dan you cari dekat internet SunSpark punya image, okay, yang boleh view inilah apa nama table entry ni, table apa nama label ni, this label punya entry kita boleh baca, you boleh cuba tengok, and then you try fahamkan data structure tu. Alright, habis untuk kelas hari ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa nak tanya, kita tunggu next lecture. Okay, saya leaving. Thank you, sir.